boleh rujuk pada pakar perubatan masing-masing lah. Sebab apa yang saya share kat sini hari ini adalah yang saya belajar daripada American Anti-Cancer Institute sendiri. And anda pun boleh sebenarnya kalau nak study daripada buku-buku doktor-doktor ni lah. Antara buku yang saya rujuk adalah daripada AACI sendiri, yang tulisan daripada Dr. Robert Wright. So, saya try cepatkan dalam 15 minit ni. Ini sebahagian slide saya, macam mana yang AACI ni guna untuk reverse cancer. Macam katalah, orang tu ada cancer sekarang, macam mana nak reverse balik. Actually, AACI ni ditubuhkan pun untuk memberi harapan sebab ada cara sebenarnya. Sebenarnya banyak orang yang kena kanser, dia orang kata lost hope kan. Dia tak ada harapan, dia daripada yang doktor-doktor ataupun mereka-mereka yang berkelebihan pun bagi tahu anda ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 2 tahun. Actually apa yang diorang dapat tahu tu adalah daripada satu source sahaja. And sebenarnya bila saya share benda ni, you all akan dapat rasa benda ni sebenarnya boleh diubat ataupun direversekan. And bagus untuk kita yang tak kena kanser lagi untuk tahu benda ni supaya kita dapat prevent. And kanser ni kalau nak tahu, actually kalau daripada buku-buku ni dia bagi tahu kanser dalam badan kita ada 10 tahun sebelum kita dapat tahu. Jadi saya pun tak boleh bagi tahu saya ni cancer free ataupun anda pun yang rasa sihat pun tak boleh nak claim sebenarnya sebab kita ramai banyak kali dengar yang ada kawan yang sangat fit, pergi gym, berlari 5 km sehari, 10 km sehari, alih-alih pump cancer stage 4. Tunggu setahun, tunggu 6 bulan, dah meninggal kan. So, apa yang saya akan share malam ni, very simple, very brief. 3 benda yang satu, apa yang perlu kita elak. Kedua, apa benda yang perlu kita buat. And satu lagi, apa makanan-makanan yang disuggestkan, yang direkomendkan oleh American Anti-Cancer Institute ni. Yang dia recommend actually daripada doktor-doktor pakar, nutritionist, saintis yang dia dah try, dia dah apa orang kata, pesakit-pesakit dia orang dah guna and berjaya. Then baru dia orang masukkan dalam buku ni. Okay, apa benda yang penting kena stop daripada AACI ni bagi tahu jangan elak alternative treatment. Actually alternative treatment ni pun salah satu treatment yang perlu, yang bagus sebenarnya sebab kadang-kadang kita rasa kita terlalu moden, kita tak nak urut, kita tak nak makan tumbuh-tumbuhan ke herbal ke, kita nak elakkan. Actually benda tu yang dicadang oleh masalah-masalah ni, orang Jepun ni. Okay, satu lagi yang paling tak boleh untuk orang kanser adalah gula. Sebab gula ni dia dikatakan boleh membesarkan kanser sel. Contoh kalau kata anda ada kanser lah hari ni, yang besarnya ujung jari kelingking ni, and malam ni anda sambil dengar saya cakap ni, anda minum teh tarik, Nescafe ke apa ke yang bergula kan. Jadi kanser sel anda akan membesar. Bayangkan kalau anda keep on makan, macam mana nak counter balik benda tu kan? Dia akan tetap besar, dia akan tetap besar. Sebab gula ni akan bagi makanan kepada kanser sel anda. Ketiga, ni pantang yang sangat di apa orang kata tak boleh lah untuk orang kanser. Daging lembu dan produk tenusu. Daging lembu dan susu lembu ni actually kalau ikut kajian mereka tak sesuai untuk perut manusia pun. And tak sesuai untuk haiwan lain. Salah satu keburukan sebab lembu ni diternak untuk jualan. Jadi dia akan diinjek dengan hormon, diinjek dengan macam-macam untuk dia cepat besar. And kalau katalah untuk lembu tenusu pula, dia akan diinjek sama juga, diinjek hormon ke apa-apa semua tu untuk lembu tu banyak keluarkan susu. Jadi ada antara hormon tu yang boleh menyebabkan ketumbuhan ataupun tumor yang akan lead kepada kanser. So ada yang kalau baca daripada buku Dr. Hirumi Shinya, pakar usus dunia dia bagi tahu susu banyak kalsium tapi perut kita tak boleh nak absorb. Jadi body kita akan bekerja keras, hati ke, buah pinggang ke, dia akan bekerja keras untuk buang susu ni daripada kalsium ni daripada badan kita.
Jadi tendensi untuk kalsium yang ada dalam tulang akan keluar sekali melalui pembuangan lah, buang air kecil, buang air besar. And daripada kajian diorang, siapa yang amalkan susu ni akan kena osteoporosis. Pelik kan? Benda tu balik. Sebab kita belajar pun banyak daripada iklan. Okey, carcinogenic product, ini benda yang kita tak nampak. Benda ni pun bahaya juga sebab carcinogenic product ni, apa-apa produk, apa-apa bahan yang bersifat karsinogen, bila terkena kulit ataupun kita makan ataupun kita hidu, bila terlampau banyak, dia akan jadikan badan kita ada kanser. So termasuklah benda yang macam apa yang kita pakai, deodorant, shaving cream. Bila kita tengok dia punya konten belakang tu, kita check balik dengan apa Google ke apa ke, bahan-bahan yang bersifat karsinogen kan. Bila kita tengok ada bahan yang bersifat karsinogen ni, untuk cancer patient, buanglah benda tu. Sebab benda tu akan menambahkan lagi. Biasa dengar kan, kalau katalah kita dengar kanser payudara disebabkan oleh deodorant. Tu biasa kita dengar kan. Tapi sebenarnya benda tu bukan setakat deodorant je. Sunblock, macam-macam lah produk-produk lain termasuk sabun, perfume kan. Jadi kalau kata kita jaga makan tapi benda ni kita jaga, still kita ada risiko juga. Sebab tu kalau kita pergi ke Watson ke Guardian, kalau kita tengok deodorant punya pilihan tu macam-macam kan, bau bunga lah, bau kayu lah. Tapi ada juga yang tak ada bau, yang batu garam yang keras tu kan. Tapi kenapa harganya mahal? Sebab ada permintaan. Karsinogen ni, kalau kata dari segi makanan, benda-benda macam sate lah, benda-benda berbakar. And ini ramai tak tahu, minuman panas yang lebih daripada 65 darjah Celsius juga tergolong dalam minuman, makanan atau benda-benda yang bersifat karsinogen. Okay, radiation ni sinonim lah dengan kanser kan. Kita nak detect pun pakai radiation, kita terdedah dengan radiation pun boleh kena kanser. Dalam buku ni banyak ada share, termasuklah wifi ke apa ke. Jadi kalau katalah kita ada kanser, nak kurangkan risiko-risiko, kita kena list down benda balik apa benda yang kita lalui seharian. And kalau katalah contoh wifi pun kita kena stop. Kalau kata macam saya akan stop bila nak tidur malam kan. Jadi kita kurang terdedah lah. Okay, satu lagi yang dia cadangkan dalam ni, kalau katalah untuk breast cancer patient, untuk detect adalah lebih bagus guna teknik tomograf, which is dia boleh detect masa tumor tu sangat kecil. Mammogram yang digunakan sekarang ni dia boleh detect masa dah besar. Bila kita rasa ketul tu dah besar, buat apa kita nak check, dah ada ketul kan. Tapi dalam ni actually dia share, sebenarnya bila kita ada ketulan, tak semestinya kita kena buat testing terus ataupun pergi buat medical check up terus. Ada satu lagi cara yang diorang recommend adalah menggunakan Kangen water. Kita minum banyak Kangen water sebab Kangen water ni kan halus, kita tengok video tadi kan. Bila halus, dia akan lancarkan saluran yang tersumbat tu. Saluran limfa yang tersumbat. And cuba try lah. Biasa memang biasa kita rasa, saya dapat jumpa ramai pesakit kan. Bila ada ketulan tu, panik dan pergi buat biopsi lah apa semua benda tu. Actually boleh elak dulu. Try dalam seminggu, minum Kangen water banyak-banyak. Sebab benda ni terjadi juga dengan isteri saya. Bila dia jadi, dia panik. Jadi saya cakap, okay, saya dah belajar, saya jumpa banyak patient, just minum air Kangen water yang fresh ni banyak-banyak, 95 ke 95 ke, dan buat exercise. Termasuklah jogging ke, dia paling bagus is trampolin lah. Okay, ni apa benda yang kita kena stop makan, semua benda yang proses. Paling simple semua benda yang proses. Keropok, biskut semua dah proses. Benda tu kena buang dulu. And tak saya cakap lah, tin ke, botol ke, semua proses. Kalau kata nak sedap, nak sos is processed food. Jadi try elak dulu. Sebenarnya pantang ni bukanlah semua hidup. Tak. Kalau kata kita boleh counter kita punya cancer dalam 6 bulan, 6 bulan je lah. And katalah buah banyak. Bila orang kata makan buah banyak, kalau ikut buku ni, buah yang dibenarkan adalah 3 je. Lemon, lime dengan avocado. Sebab buah-buah yang lain
ditakuti menyumbangkan kandungan gula yang tinggi. Jadi risiko itu besar. Okey. Apa yang kita kena buat sekarang, walaupun kita tak ada kanser, belum didiagnose kanser lagi, untuk elakkan yang dicadangkan oleh ACI, first thing dia kata cari traditional treatment dulu. Ada tukar urut ke, ada herba ke, ada apa-apa daun ke, try dulu, amalkan. Cancer testing ni saya suka share juga sebab ini cara yang ni daripada dulu ada lama, Navarro urine test ni di hospital, di klinik di Manila, di Filipina. Jadi seluruh dunia akan hantar sampel kepada mereka ni untuk yang kita nak tahulah, nak tahu berapa lama lagi kita punya kanser, apa keadaan badan kita, ada kanser ke tak ada kanser. Kalau ada kanser, berapa tahun dah dia besaran dalam badan kan. Jadi daripada situ kita boleh tukar diet, kita tukar lifestyle supaya tak jadi lagi teruk. Dekat website ni boleh nampak ada address kat sini. Page ni ada website address ni, boleh ambil gambar. Dekat sini dia akan bagi tahu lah, bila masuk dalam sini dia akan bagi tahu macam mana kita nak hantar sampel tu. Bukan semudah hantar air kencing masuk botol terus post, tak. Dia ada bahan untuk proses so that dia bertahan lama. Vitamin D paling bagus untuk cancer patient, especially breast cancer. Sebab breast cancer sinonim dengan kekurangan vitamin D. Vitamin D ni paling bagus daripada matahari. Okay, dalam buku ni dia bagi tahu mitos-mitos yang mengatakan matahari pukul 10 bagus, pukul 3 petang bagus, apa semua tu kan. And dia bagi tahu ada satu mitos lagi yang teruk, dia kata matahari menyebabkan lymphoma cancer. Lymphoma cancer adalah kanser kulit. And dia bagi tahu lymphoma cancer sebenarnya tak kena pada kulit yang terdedah. Dia banyak kena pada kulit yang di celah-celah lah, bukannya pasal matahari pun. Jadi untuk cancer patient, dia nasihatkan keluarlah setengah jam 20 minit dekat luar lah kalau yang boleh, masih boleh bergerak kan. Jadi kalau kata untuk kita untuk prevent breast cancer, seraplah vitamin D daripada matahari. Keluar pagi, petang, tengah hari tak kisah. Janji dalam 20 minit ke setengah jam sehari. So pentingnya pentingnya vitamin D, kita dicadangkan, wanita dicadangkan untuk makanlah cod liver oil seumur hidup supaya nak mengurangkan risiko kena breast cancer. And dicadangkan dalam buku ni yang diorang guna adalah produk daripada Green Pasture. Saya suka buku ni sebab kadang-kadang kita nak jaga kesihatan, kita nak vitamin banyak, tarak tu yang mana satu lagi bagus kan. Baik, kita guna buku ni, kita tengok okey, ini dah digunakan pada pesakit baik. Termasuklah yang dia recommend nombor 1 adalah Kangen water kan. So daripada minum air bukan, baik kita minum air yang direkomend oleh doktor pakar dan ada dia punya cerita. Detox adalah benda paling penting supaya usus kita sihat dan dapat serap apa-apa yang zat yang kita makan. Kita makan sayur, makan buah, makan vitamin ke, tapi kolon kita sumbat. Jadi tak dapat apa-apa. Biasa kita dengarkan orang yang sakit makan ubat berpuluh-puluh sehari pun tak ada efek sebab kolon dia dah sumbat. Sebab kolon dah tempat serap zat. Jadi untuk indikator sebenarnya, dia bagi tahu kalau katalah orang tu ataupun kita ni buang air besar kurang daripada 3 kali sehari, maknanya kita ada kemungkinan untuk kena kanser. Jadi review balik semua diet sebelum kita kena kanser ke apa ke, review balik diet kita, ada yang salah, confirm ada yang salah, air yang salah, makanan yang salah. Then kita patut orang kata realize lah kita akan kena kanser. Okay, ini yang paling cepat, which is penggunaan coffee enema, dimasukkan ke bahagian dubur. Kalau kata kita ada Kangen machine, dicadangkan tak payah pakai coffee dulu, kita boleh pakai air 9.5 dengan 11.5. Tak apa, saya reduce sikit saya try nak share banyak. Ni parasite purge. Ada dikatakan oleh Dr. Hulda ni, dia bagi tahu kanser disebabkan oleh satu jenis parasite. Jadi nak bunuh parasite ni adalah menggunakan vitamin ni yang mengandungi benda black walnut ni. Jadi benda yang senang kan. So kita nak fight cancer, kita nak ada macam-macam, tapi setakat makan vitamin sebiji ni sebiji tak ada masalah pun.
exercise, yang paling bagus saya cakap tadi, menggunakan trampolin. Sebab menjalan dia pertumbuhan. Bila ada pertumbuhan, nak jalankan benda tu kita kena bergerak. Okey, apa yang kita makan, kena makan yang dicadangkan oleh ACI bila kita kena kanser ataupun nak elakkan kanser, benda yang fresh, benda yang organik, benda yang alkaline. Dalam dunia ni yang alkaline adalah ada jenis kacang, ada jenis sayur ataupun buah. Itu je. Yang kita makan satu hari kita tengok balik. Berapa persen kita makan sayur, berapa persen kita makan buah. Yang lain-lain semua acidic. That's why badan kita makin acidic dan kita akan rapat dengan risiko kanser. So untuk yang cancer patient, kalau ikut Gerson therapy, Gerson therapy ni dah berpuluh tahun dia treat cancer patient ni, dia bagi tahu minum jus sebab kita tak boleh makan sayur dan buah banyak sangat, tak larat kan. Jadi dicadangkan guna slow juicer, buat jus, jangan blend. Blend biasa tu jangan sebab benda tu akan rosakkan enzim. Enzim tu kita nak untuk lawan kita punya sel kanser. Kalau ikut Gerson therapy kena buat 13 gelas sehari ataupun almost setiap jam. Tapi kalau kata mereka yang ada Kangen machine, benda ni mungkin boleh dikurangkan sebab kita dah ada Kangen water, dah ada antioksidan yang banyak kan. Yang paling antara yang disarankan juga untuk cancer patient ni adalah apricot kernel. Ini biasa kita dengar tapi kita tak tahu berapa banyak nak makan. And jangan makan yang dah proses, makan yang pahit tu. Dia actually start daripada 5 ke 15 biji sehari. Ada yang guna 25 biji sehari. So bila ada kawan kita yang kanser tapi dia makan 5 biji sehari tak cukup sebenarnya. Kena banyak. Yang paling dicadangkan oleh AACI ni adalah ukon. Ukon ni kunyit. Dia spesifik dalam buku ni dia bagi spesifik. Dia guna benda ni kanser patient dia baik. Dia bukan satu dia banyak. Semua benda kita kena guna. Sebab nak fight, nak dapat kanser ni susah. Dia dah develop mungkin 10 tahun, 20 tahun dalam badan pun. Tapi kita tak boleh sewenang-wenangnya orang kata makan satu benda baik. Minum air Kangen minum setakat botol je lah. Nak try sebulan. Tak baik. Memang susah nak baik sebab badan tu dah teruk. Jadi minum yang fresh. Sebab tu banyak testimoni yang berjaya adalah daripada mereka yang ada mesin sendiri. Okay. That's why dalam buku ni terang-terang dia bagi tahu air yang bagus ataupun top priority untuk fight cancer adalah antioksidan yang banyak, air yang halus sebab badan kita 70% air. Jadi tukar air dulu dan baru buat suplemen ni. Jangan try dengan suplemen dulu, air dulu. Jadi 70% badan ni air, tukar air tu sebab tu orang yang ada kanser bila minum air ni dia akan rasa kesan yang banyak. So dalam buku ni dia clearly dia bagi tahu dia akan gunakan Kangen machine jenis K8 ataupun HD501. Ini buku yang baru dia. Dia bagi tahu K8 yang antara yang paling bagus lah. Yang paling bagus lah actually. HD501 second. Ini model dia. Ini dalam buku-buku dia. Dan kita ada buku kanser, Kangen dan kanser juga dalam versi bahasa Melayu. Ini punya pengasas. Okay, ni saya tunjuk keratan-keratan dalam tu, dia tulis clearly. Kalau katalah benda ni salah, benda ni orang kata merosakkan, dia orang dah lama kena saman. Buku ni takkan keluar. Jadi yang edisi baru ni saya dapat last year. Okay. Saya boleh share nanti lah dalam grup ke apa ke, buat panjang. Ini keratan WhatsApp daripada Robert Wright sendiri. Dia bagi tahu apa benda yang kita kena buat, dia bagi advice kat macam mana nak guna 8.5, macam mana nak guna 9.5, 11.5 nanti boleh tanya saya kemudian pun tak apa. And satu lagi produk adalah Relief daripada US. Saya pernah beli benda ni tapi agak susah nak dapat sebab dia import kan. And harga dia mahal. In benda ni dia soya tapi fermented soy. Soya tak boleh untuk cancer patient tapi fermented soy daripada Relief dia orang dah guna kat patient, benda tu okey. Dan nombor 3 adalah ukon. So lain-lain yang saya cerita tadi pun ada termasuk sekali coffee enema, juicing, exercise. Tak ada gula, ada produk ternusu Video tadi menakutkan juga tapi saya boleh share kemudian lah. Tengok tajuk pun tahu dah.
Okey, saya rasa saya dapat kejar kot masa. Terima kasih banyak Tuan, Zahid.